بالله من الشيطان الرجيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Maksudnya, mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau kamu membiarkannya tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka yang demikian adalah dengan izin Allah, kerana ia hendak memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kerana ia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Dan apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari peninggalan harta benda mereka yang telah diusir itu, kamu tidak berhak mendapatnya, kerana kamu tidak memecut seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun untuk berperang mengalahkan mereka. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya mengalahkan sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak payah berperang. Dan Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari harta musuh penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka hendaklah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasul dan bagi kaum kerabat Rasul dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir yang keputusan ketetapan yang demikian, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu, dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka berhentilah daripada melakukannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Ayat ini masih lagi berkaitan dengan kisah peperangan dengan Bani Nadir yang mengkhianati Nabi SAW. Sebahagian ceritanya disebut minggu lepas, di mana pemimpinnya Ka'ab bin Ashraf dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah, adik-beradik susu dia, dengan perintah Nabi SAW. Bani Nadir masih lagi melakukan khianat dengan mengadakan hubungan secara rahsia dengan pemimpin-pemimpin Mekah. Mereka menghantar rombongan, lalu Nabi SAW menghantar bala tentera untuk menangkap rombongan itu, dan mereka minta maaf. Mengikut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, berlaku satu peristiwa yang lain sebelum Nabi melancarkan operasi menawan Bani Nadir, iaitulah berhubung dengan 70 orang sahabat yang dihantar oleh Nabi SAW kepada satu kabilah Arab untuk mengajar Al-Quran dan mengajar agama. Tiba-tiba kabilah Arab itu menipu
Mereka membunuh dan mereka menawan sahabat-sahabat Nabi yang dihantar itu. Salah seorang sahabat berjaya melepaskan diri. Dalam masa dia balik ke Madinah, terserempak dengan dua orang musuh, dengan dua orang yang bukan Islam. Lalu untuk menyelamatkan diri, dia bunuh dua orang ni. Rupanya orang ni daripada kabilah Bani Amir, kabilah yang mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW. Bila sahabat ni balik menceritakan kepada Nabi SAW, dan dia telah membunuh dua orang daripada Bani Amir. Lalu Nabi kata, aku ada perjanjian, mengapa mugi bunuh dia? Tak apalah, kita kena bayar diat, iaitulah bayar ganti rugi kepada keluarga dia, keluarga dua orang yang dibunuh ini. Lalu Nabi SAW pergi ke kampung Bani Nadir yang mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW. Dan Nabi minta mereka memberi buah tamar untuk membayar ganti rugi kepada dua orang yang dibunuh itu. Nabi pergi dengan sahabat-sahabat dia berunding. Setelah berunding, Nabi pun keluar dan bersandar di tepi kota. Tiba-tiba pemimpin Bani Nadir menugaskan seorang untuk menghempaskan batu di atas kota bagi membunuh Nabi SAW. Malaikat Jibril datang memberitahu. Lalu Nabi berundur dengan segera bersama dengan sahabatnya dan mengajak sahabatnya bersedia untuk berperang bagi memerangi kaum Bani Nadir yang telah khianat dan melakukan beberapa kali khianat. Setelah Bani Nadir yang berada dalam kota yang teguh, kerana kampung mereka dipagari oleh kota yang teguh, zaman dulu tak ada kapal terbang, merasakan tidak ada harapan untuk bertahan. Walaupun Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, menghantar utusan supaya orang-orang Yahudi ini berlawan, dan mereka dengan rakan-rakannya sanggup menolong bagi menentang Nabi dan menghalau Nabi daripada Madinah. Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya cakap saja, tak tolong. Maka kaum Bani Nadir telah dikepung dan mereka menyerah diri, tidak mahu melawan. Setelah menyerah diri, mereka minta supaya diadakan rundingan. Diadakan rundingan dan mereka bersetuju supaya mereka dihalau daripada Madinah. Keluar daripada Madinah dan dibenarkan kepada mereka membawa unta dan barang keperluan, tidak dibenarkan bawa senjata. Menyebabkan mereka meninggalkan banyak harta. Banyak harta ditinggalkan di dalam rumah mereka. Walaupun rumah mereka diroboh, mereka roboh rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman, merupakan penghinaan terhadap mereka. Tapi harta banyak. Di antaranya ialah kebun-kebun tamar yang luas. Ketika melakukan operasi, terdapat di kalangan sahabat Nabi yang menebang pohon tamar. Sebahagian pohon tamar ditebang, sebahagiannya dibakar. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, inilah kerja kamu, disebut dalam kitab Allah, tidak boleh merosok. Macam mana kamu mengaku sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi? Kitab agama aku, kitab Allah mengatakan tak boleh membinasakan kebun. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah wal yukhziyal fasiqin. Apa-apa yang kamu tebang daripada pokok kurma, ataupun kamu biarkan tegak berdiri di atas umbinya, semuanya dengan izin Allah, untuk mengecewakan orang-orang yang fasik.
Allah Ta'ala menurunkan ayat ini bagi membela Nabi dan sahabat-sahabatnya yang melakukan perkara ini. Kerana kalangan sahabat tebang, kalangan sahabat tak mau tebang, serba salah. Maka Allah membenarkan kedua-duanya, membenarkan tebang dan membenarkan dibiarkan. Dua-dua diizin oleh Allah Ta'ala. Ma qata'tum min linatin, apa-apa yang kamu tebang daripada linah. Linah ni terdapat 10 kaul di kalangan para ulama. Apa makna linah? Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Malik Az-Zuhri, kerana dua orang ni orang Madinah. Orang Madinah lebih tahu tentang pohon tamar. Linah ialah pohon tamar, kecuali ajwah. Ajwah ialah sejenis tamar yang buah dia bulat hitam, yang disebut dalam hadis tamar ajwah ni boleh mengobati racun dan sihir. Siapa yang disebut dalam hadis. Oleh kerana itulah zaman ini mahal tamar ajwah ni, kerana sebut dalam hadis, dalam Sahih Muslim, hadis yang sahih. Imam Malik dan mereka yang sependapat dengan mengatakan linah ialah pohon kerma yang lain daripada ajwah. Setengah ulama mengatakan linah ni semua jenis pohon kerma linah belaka disebut linah, yang pokok kerma, kerana mempunyai kelebihan yang tersendiri. Kesimpulannya Allah Ta'ala tidak melarang sama ada tebang atau tak tebang, diizinkan Allah. Berdasarkan kepada ayat ini, ulama mengizinkan ketika melakukan operasi ketenteraan untuk menyerang musuh, memusnahkan kebun-kebun dan sebagainya, kalau sekiranya menghalang pergerakan tentera. Kerana di sana ada hadis, la taqtul imra'atan wala shaykhan kabiran wala asifan wala rahiban fi sawma'atih. Jangan kamu bunuh perempuan, jangan kamu bunuh kanak-kanak, jangan kamu bunuh orang tua, jangan kamu bunuh orang-orang awam yang berniaga, yang berkebun, jangan kamu bunuh padri-padri dan sami-sami di rumah ibadat. Hadis melarang. Tapi ayat ini mengecualikan, wala taqta'u sajaratan musmirah, jangan menebang pohon-pohon yang berbuah, pohon-buahan tak dibenarkan tebang, dia larang. Ayat ini membenarkan sekiranya keperluan gerakan tentera, diizinkan oleh syarak. Ataupun perempuan dan orang tua tu terlibat dengan peperangan, angkat senjata juga, orang puang angkat senjata juga, tembak dia walaupun dia perempuan. Kanak-kanak angkat senjata juga, tembak dia, pada dia tembak kita, tembak dia. Ataupun padri pun sami angkat senjata juga, ini dibenarkan, kecuali mereka tidak mengangkat senjata. Ini huraiannya. Seterusnya Allah Ta'ala menerangkan hukum harta rampasan perang. Di sana ada tiga jenis harta. Ghanimah, faid yang dapat dengan aman, perjanjian Nabi dengan penduduk negeri, dan faid harta yang dihasilkan dengan mudah, jizyah, kharaj, usyur dan lain-lain, yang diambil daripada orang kafir melalui cukai, melalui kharaj, cukai tanah, jizyah, cukai usyur, cukai perniagaan. Orang Islam dikenakan zakat, orang bukan Islam dikenakan cukai. Ayat yang kedua, wama apa Allah yang panjang tu berkenaan dengan harta yang diambil daripada orang bukan Islam, tidak perang. Ghanimah sudah dibaca dalam suratul Anfal. Ghanimah dibahagi 5. 1/5 diserah kepada Nabi SAW untuk menguruskan urusan-urusan umat, bagi orang fakir, orang miskin dan keperluan yang lain. 4 lagi untuk tentera, iaitu harta yang dialih. Harta yang dialih, yang dipindah, yang boleh dibawa, yang ada pada tubuh, yang ada pada kelengkapan tentera, yang ada pada tentera yang berperang, dikenali ghanimah. Dalam surah ini menyebut satu bahagian lagi, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum,
Fama awjabtum alaihi min khailin wala rikab, walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan apa-apa harta yang diambil, yang diberi oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada harta Bani Nadir, dan apa-apa yang kamu tunggangkan untuk menuju ke medan perang, menunggang kuda dan unta supaya cepat. Min khailin wala rikabin, menunggang kuda dan unta. Walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, tetapi Allah memberi kemampuan kepada rasul-rasulnya untuk menguasai sesiapa yang ia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Ayat ini menyatakan bahawa semua harta Bani Nadir diberi kepada Nabi SAW. Kerana Bani Nadir telah menyerah diri tidak dengan perang. Di mana Nabi tidak ada pendapatan. Nabi juga makan, minum, memerlukan pakaian. Zaman sekarang ada gaji, zaman dulu gaji tak ada. Maka di mana pendapatan Nabi untuk hidup? Pendapatannya daripada ghanimah, 1/5 daripada harta rampasan perang diambil oleh Nabi. 4/5 untuk tentera seluruhnya. Mengapa Nabi banyak sampai 1/5? Kerana urusan Nabi banyak. Keluarga-keluarga Nabi tak dibenarkan terima zakat. Keluarga orang lain boleh ambil zakat. Keluarga Nabi tak boleh ambil zakat. Maka Allah izinkan kepada Nabi yang mengambil harta ghanimah dan membahagikan kepada keluarganya di kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk menerima ghanimah. Dan Allah Ta'ala menambah lagi dalam peristiwa Bani Nadir dengan menjadikan semua harta Bani Nadir diserah kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat tak boleh ambil. Nabi ambil semua. Dengan ayat yang dibaca ini, ini ialah keistimewaan yang diberi kepada Nabi SAW dan kepada umat dia. Ada 5 perkara yang Tuhan beri kepada Nabi, tak beri kepada Nabi yang lain. Dilantik Nabi kepada manusia seluruhnya. Nabi-Nabi lain dilantik untuk kaum dan umat masa dia saja. Dia beri kepada Nabi dan umatnya boleh semayang dan bersuci di atas tanah. Umat Nabi lain tak boleh semayang melainkan di rumah ibadat. Kita orang Islam, tanah suci, boleh buat suci. Kalau tak ada air boleh tayamum dengan tanah. Boleh semayang atas tanah, tak ada tikus semayang pun tak apa. Oh, nanti ada tai anjing. Kalau tak ada tai anjing, cucilah. Tak ada tai babi, cucilah. Kan Nabi lalu, mana tahu Nabi lalu, jangan tanya, kita tak tahu. Agama membenarkan kita semayang atas tanah. Dibenarkan kepada Nabi dan umat dia semayang dan bersuci dengan tanah. Kalau nyata tak ada najis, tak ada najis, hujan turun ataupun dia lama, hilang najis tu, jadi bersih dengan sendirinya. Oh, mari waswah setan. Bukan ikut Nabi, itu ikut setan. Kerana Allah mengizinkan. Yang ketiga, dia beri kepada Nabi musuh merasa gerun dalam perjalanan sebulan. Perjalanan sebulan, musuh dah rasa gerun. Dia beri kepada Nabi yang keempat, memberi syafaat pada umat dia pada hari kiamat. Syafaat untuk seluruh manusia. Nabi lain Tuhan tak beri. Yang kelima, dihalalkan harta rampasan di medan perang. Nabi-Nabi dan umat zaman dulu tidak dihalalkan. Bila berperang, Nabi-Nabi zaman dulu berperang dengan orang kafir, harta rampasan dikumpul satu tempat. Allah Ta'ala turunkan api membakar harta rampasan itu semuanya. Mah baik apa baik, Tuhan turunkan api hapus. Tak dibenar pada umat zaman dulu. Kepada umat Muhammad dibenarkan ghanimah, harta rampasan di medan perang, dibagi 5. Dalam peristiwa Bani Nadir ditambah lagi, iaitulah semua harta Bani Nadir
dia beri kepada Nabi SAW. Terpulang pada Nabi nak buat apa? Rupa-rupanya Nabi membahagiakan harta ni di kalangan orang-orang fakir muhajirin. Orang-orang fakir muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang tak ada harta, yang tak ada pendapatan. Nabi beri kepada orang fakir yang muhajirin, dan Nabi beri kepada 3 orang fakir di kalangan Ansar. Setengah ulama kata 2 orang, iaitulah Abu Dujanah, Simak bin Kharashah, Sahal bin Hunayf, Harith bin Simmah. Ini kalangan Ansar Nabi beri. Dan mengikut satu riwayat yang lain, Nabi beri hadiah pedang kepada Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Pedang Ibnu Abil Huqaiq, pemimpin Bani Nadir. Pedang yang terkenal dengan sebutannya pedang yang masyhur, kepunyaan Abil Huqaiq. Nabi beri hadiah pada Sa'ad bin Mu'ad pedang ni. Dan mengikut riwayatnya, 2 orang kalangan Bani Nadir masuk Islam, iaitulah Sufyan bin Umair dan Sa'ad bin Wahab. 2 orang ini masuk Islam. Maka mereka 2 dia jadi sahabat Nabi. 2 orang saja masuk Islam daripada ribu-ribu orang ni. Keseluruhannya dihalau. Dan apa yang menarik, sahabat-sahabat Ansar tak terasa hati, tak bagi ke dia. Kalau kita ni beri ke puak-puak dia saja, tak beri ke kita, ini jenis apa ni? Ini keimanan mereka, keikhlasan mereka. Kita akan sebut dalam ayat yang kemudian Tuhan sebut bagaimana Allah Ta'ala memuji muhajirin dan ansar yang ikhlas bersama dengan Nabi SAW. Kalau Nabi beri bahagian, mereka redha. Kalau Nabi tak beri bahagian pun mereka redha, kerana menegakkan agama Islam. Dan Nabi dia beri harta kekayaan, tapi Nabi tak mengumpulkan kekayaan itu untuk diri Nabi. Setuju Allah Ta'ala berfirman, "Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura, falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Dan apa harta yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulnya daripada penduduk negeri, maka harta itu bagi Allah dan bagi Rasul. Bagi Allah dan bagi Rasul, bagi kaum keluarga, bagi anak-anak yatim, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang putus perbelanjaan di dalam perjalanan, iaitulah Ibnus Sabil. Kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak berpusing di kalangan orang-orang yang kaya, di kalangan kamu sahaja. Allah Ta'ala mengatakan harta itu bagi Allah dan bagi Rasul. Bermakna sebahagian harta itu diserah kepada Nabi SAW untuk mengendalikan. Setengah ulama mengatakan ayat-ayat akhir ini berkait dengan harta faid yang bukan Bani Nadir. Harta yang diambil daripada jizyah, cukai daripada orang kafir, cukai diri. Orang Islam kena zakat fitrah, orang kafir kena jizyah. Orang kafir yang jadi rakyat dalam negeri Islam. Kharat ialah cukai pertanian. Orang Islam kena zakat pertanian. Dan usyur ialah cukai perdagangan, cukai perniagaan. Orang Islam kena zakat perniagaan, orang kafir kena cukai perniagaan. Dan termasuklah juga harta orang kafir yang mati yang tidak ada keluarga yang mengambil dia, anak-anak dia tak ada, maka harta dia menjadi milik negara. Maka hendaklah diberi kepada zil qurba. Zil qurba diizinkan diberi kepada keluarga Nabi SAW yang tidak boleh menerima zakat. Keluarga Nabi tak boleh terima zakat, maka dibenarkan diberi faid kepada keluarga Nabi. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, iaitulah anak-anak yang ayah dia meninggal dunia. Yatim manusia, ayah meninggal dunia. Ni yatim manusia, ayah dia meninggal dunia. Yatim binatang yang melata, ibu dia meninggal dunia. Kerana ayah tak jadi apa, ayah datang ni tanduk anak dia.
Yatim burung, ibu dan anak, ibu dan bapa dia meninggal dunia. Baru yatim, burung. Itu mengikut istilah para ulama. Kerana burung ni, walaupun ibu dia mati, hak bapa beri makan juga. Lain dengan binatang, itu beza. Manusia, yatim bila ayah meninggal dunia. Kalau mak meninggal dunia, bukan yatim. Bermakna anak-anak yatim boleh diberi harta khair. Adapun harta zakat, kalau dia fakir, dia miskin, baru boleh beri. Ada setengah orang kita ni beri zakat pada anak yatim. Kalau anak yatim tu ada harta, tak boleh. Kerana bahagian zakat tak ada anak yatim. Bahagian zakat ni fakir miskin, bukannya anak yatim. Kalau anak yatim tu dia fakir, dia miskin, tak ada harta, baru boleh beri zakat. Kalau anak yatim tu ayah dia kaya, meninggal harta yang banyak, tak boleh beri zakat. Ini kena faham boleh. Orang kita ni tak faham ni, dalam bab ini. Adapun harta faid, harta daripada orang bukan Islam, boleh diberi pada anak yatim. Beza dengan zakat. Boleh diberi pada orang miskin. Orang miskin yang bukan Islam dan orang miskin yang Islam. Boleh beri belaka. Dan kepada Ibnu Sabil, orang yang putus belanja dalam perjalanan. Dan boleh diberi untuk maslahat umum orang Islam. Iaitulah untuk membina jambatan, membina jalan raya, membina kemudahan-kemudahan awam. Ini dibenarkan, diizinkan oleh syarak. Dan di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar mengecualikan harta yang tak boleh halal, tak masuk dalam ghanimah. Bila Parsi dijajah, bila Parsi dijatuhkan, Rom dijatuhkan, maka banyak harta yang ditinggal, kebun-kebun yang luas. Sahabat-sahabat Nabi kata, oleh kerana kami masuk perang, maka ini semua harta kami termasuk dalam ghanimah. Termasuk ghanimah, harta rampasan perang. Sayyidina Umar kata tak boleh. Ini bukan harta ghanimah, harta yang boleh halal saja. Yang tak boleh halal bukan ghanimah. Kalau harta ni boleh ke puak-puak tentera belaka, apa orang Islam kemudian? Berjuta orang Islam yang tak terlibat dalam tentera. Apa nasib anak dia, keluarga dia, apa nasib? Orang tua-tua yang tidak berperang, apa nasib dia? Jumlah mereka lebih ramai. Maka Sayyidina Umar mengecualikan harta ni dan dimasuk di dalam. Kalau tuan dia masuk Islam, dia ambil zakat. Kalau tuan dia tak masuk Islam, dia ambil kharat, iaitulah cukai tanah. Kalau orang bukan Islam berniaga, dia ambil usyur. Menjadikan kerajaan Islam kaya dan mewah. Sehingga tiba masa dalam hadis Adi bin Hatim At-Ta'i, Hadim At-Ta'i yang kita baca kisah dia dulu bila dia pergi ke Madinah, bertemu Nabi, dia pakai salib, lambang Kristian, daripada emas. Nabi ajak dia duduk. Nabi persila datang ke rumah. Nabi kata, sila duduk. Mu duduk atas bata. Dia kata, dok, awak duduk atas bata. Dok, mu tetamu, kata Nabi. Lalu Nabi kata, wahai Adi, aku tahu mengapa mu tak masuk Islam. Kerana mengingat Islam ni lemah. Akan tiba masanya Islam akan kuat. Parsi dan Rom akan jatuh. Wahai Adi, aku tahu mengapa mu tak masuk Islam. Kerana Islam ni miskin. Akan tiba masanya harta melimpah ruah. Sehingga tak cukup orang nak terima harta kerana terlalu banyak. Wahai Adi, aku tahu mu masuk Islam kerana Islam ni tak ada kekuatan, tidak aman. Akan tiba masanya perempuan berhirah akan datang ke Mekah dalam keadaan aman, tidak ada siapa yang ganggu dia. Di mana zaman Sayyidina Umar berlaku Parsi dan Rom jatuh. Harta melimpah ruah, terlalu banyak. Ramai rombongan yang datang menemui Sayyidina Umar. Di antara rombongan Adi bin Hatim datang mengadap Sayyidina Umar. Banyak rombongan nak minta habuan lah. Rombongan Adi bin Hatim ni dia bawa rombongan dia kerana dia ni tidak murtad selepas Nabi wafat. Tak murtad zaman Sayyidina Abu Bakar. Berjihad
zaman Abu Bakar, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Sayyidina Umar melayan kabilah Abta'i. Sayyidina Umar layan. Siapakah Adi bin Hatim? Sayyidina Umar tak tahu. Lalu Adi kata, mu kena ada aku. Sayyidina Umar suka. Kah suka. Sayyidina Umar aku kena. Mu Adi bin Hatim. Bila orang lain lari, mu tak lari. Orang lain murtad, mu tak murtad. Orang lain berundur, mu tidak berundur. Kamu seorang yang hebat, kata Sayyidina Umar. Ini berlaku zaman Parsi dan Rom jatuh. Dan Sayyidina Umar menghantar harta-harta yang banyak. Dihantar ke Madinah. Termasuk Permadani. Permadani yang dilukis peta negeri Parsi. Ada gambar pohon kayu, buah-buahnya daripada permata. Sa'ad bin Abi Waqqas menghadiahkan kepada Sayyidina Umar. Haknya beri kepada Sayyidina Umar Permadani ini. Lalu Sayyidina Umar ambil pisau iris. Iris Permadani. Hak orang beri ke dia. Sayyidina Umar iris, potong-potong bagi kepada mereka yang hadir. Menunjukkan bagaimana zuhud, bagaimana tawaduknya mereka, dan mereka mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Di mana Nabi banyak mendapat bahagian daripada harta-harta ini. Dan Allah Ta'ala suruh bagi mengikut bahagiannya. Allah Ta'ala kata, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Setengah ulama qiraat membaca, kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum. Di sini makna yang berbeza. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini bacaan kebanyakan ulama. Supaya harta tidak berpusing di kalangan orang-orang yang kaya di kalangan kamu. Berpusing sama sendiri. Kaila yakuna daulatan bainal aghniya, supaya harta tak dikuasai oleh orang kaya saja. Apa maksudnya? Maksudnya, janganlah harta negara itu berpusing di kalangan orang-orang yang kaya saja. Macam berlaku pada hari ini. Harta negara yang banyak, ketua negara, orang yang memerintah, ketua kerajaan, beri kepada orang-orang yang kaya projek-projek yang besar. Kemudian orang kaya beri rasuah pada pemimpin. Beri suah pada pemimpin. Masa pilihan raya, duit inilah yang beli rakyat. Sebahagian daripadanya untuk beli rakyat, sebahagian daripadanya untuk keluarga dia, puak-puak dia. Pemimpin-pemimpin dan keluarga dia, orang kaya-kaya dan pemimpin dia. Ribu juta. Boleh kalangan mereka berpusing, ratus juta je boleh rakyat. Rakyat ni boleh 5,000 ringgit, banyak ada dah. Dia boleh 5,000 juta. Rakyat yang boleh 5,000 ringgit ni, jadi bodoh sampai bila-bila. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Maka Fir'aun telah berjaya membodohkan rakyat. Lalu rakyat taat pada dia. Tuhan sebut dalam Quran. Fir'aun, Qarun, puak-puak yang kaya ni, bagi harta kekayaan di kalangan puak-puak dia. Beri sikit pada rakyat. Rakyat yang boleh sikit ni, jadi bodoh. Fastakhaffa qaumahu. Maka kaumnya menjadi ringan fikiran. Fikiran jadi ringan, tak erti nak mikir. Termasuk hak ngaji tinggi pun jadi bodoh juga. Habis jadi bodoh belaka. Kenapa? Kerana boleh ilmu sikit. Naik gaji sikit. Sokong selalu boleh naik gaji sikit. Sedangkan kekayaan negara berpusing di kalangan mereka tertentu. Maka Islam mewajibkan khumus kepada Nabi untuk mengendalikan urusan orang yang keliling yang dia nak bantu. 4/5 lagi dibahagikan kepada umat. Pemerintah mengendalikan untuk memberi kemudahan kepada rakyat. Maka di sinilah sepatutnya royalti minyak ni khumus. Khumus ialah 20%, bukannya 5%. Setengah ulama mengatakan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahawa semua orang yang dapat
Orang yang dapat hasil secara spontan, yang dapat barang perba dalam bumi, dia bagi 5 khumus. Begitu juga hasil laut mengikut Umar bin Abdul Aziz, dia bagi 5. 1/5 dia beri untuk kepentingan umat, 4/5 lagi untuk mereka yang mempunyainya. Inilah pembagian yang dinyatakan dalam Quran. Umar bin Abdul Aziz beristihad dalam perkara yang lebih luas. Ayat ini menyatakan harta yang diambil secara faid, iaitulah yang diambil tidak dengan peperangan, tidak dengan perjanjian di antara Nabi dengan Bani Nadir. Perjanjian Nabi dengan Bani Nadir semua dapat ke Nabi. Setengah ulama mengatakan, Tuhan sebut, "Fama aujabtum alaihi min khailin wala rikabin." Dan apa-apa yang kamu tunggang dalam peperangan dengan menunggang kuda ataupun unta. Oleh kerana negeri Bani Nadir ini dekat, semua sahabat Nabi jalan kaki, Nabi saja yang menunggang. Nabi yang menunggang di atas keldainya, di atas baranya mengikut satu riwayat, ketika mengepung kaum Bani Nadir. Maka Tuhan beri kepada Nabi saja harta Bani Nadir, menunjukkan Nabi banyaklah dapat, kayalah Nabi, tetapi Nabi tidak mengumpulkan kekayaan ini. Bahkan Nabi mengatakan bahawa Nabi-Nabi tidak mewarisi harta. Bila Nabi mati, harta Nabi tak jadi pusaka. Pada awalnya menyebabkan Siti Fatimah dan keluarga Nabi bermasam dengan Sayyidina Abu Bakar. Kerana Sayyidina Abu Bakar tidak membahagikan tanah-tanah Nabi kepada anak-anak Nabi dan cucu Nabi, keluarga Nabi. Padahalnya masa itu anak Nabi Fatimah masih ada ketika Nabi wafat. Abbas masih ada lepak saudara. Sepatutnya Fatimah dengan Abbas boleh pesaka. Saya nampak Rasulullah bersabda bahawa Rasul tidak boleh mewarisi hartanya. Tuhan sebut dalam, Nabi sebut begitu, tak boleh mewarisi. Maka harta keluarga Nabi boleh berghanimah dan faid. Semua tanah-tanah yang jadi milik Nabi menjadi milik umat dia, untuk mengendalikan urusan umat seluruhnya. Dan Nabi telah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku di hari kiamat bersama dengan orang-orang miskin. Ini doa Nabi. Minta doa, Tuhan jadikan dia miskin, mati dalam keadaan miskin, dan dibangkit pada hari kiamat bersama dengan orang miskin. Nabi doa begitu. Orang kata doa maju lah doa begini, tak maju. Nabi doa begitu, nak berana? Nabi doa begitu, menandakan bahawa Nabi tidak tamak harta. Walaupun Tuhan beri pada dia harta yang banyak, pada masa dia wafat, baju rantai jadi gadai kepada seorang Yahudi. Digadai kepada seorang Yahudi kerana keperluan keluarga dia. Maka keluarga dia menebuh balik yang digadai itu, menandakan bagaimana kehidupan dia sehingga menggadai baju rantainya kepada seorang Yahudi, walaupun dia mempunyai bahagian yang banyak daripada harta ghanimah ini. Inilah dia Nabi SAW, dan kita umat dia mestilah banyak-banyak selawat pada Nabi, kerana perjuangan dia, lelah dia, titik peluh dia, darah daging dia, berjuang untuk menyelamatkan manusia sehingga hari kiamat. Termasuklah kita yang jadi Islam pada hari ini, mengorbankan harta dia kerana nak tarik orang kepada Islam, supaya orang masuk Islam seramai-ramainya. Dan Allah Ta'ala berfirman, jangan harta berpusing di kalangan orang kaya di kalangan kamu. Dan Nabi tak larang sahabat-sahabat dia kaya. Sayyidina Osman kaya, Az-Zubair kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Banyak sahabat-sahabat yang kaya. Dan yang kaya-kaya ni menunaikan kewajipan zakat.
menunaikan kewajipan sedekah. Dan di sini kita kena faham, pada masa ditegakkan kerajaan Islam, apa sumber keuangan dia? Sumber keuangan yang pertama ialah sedekah. Pada permulaan sedekah saja. Kemudian zakat. Lepas tu zakat. Lepas tu wakaf. Ada orang wakaf. Lepas tu barulah ada ghanimah, harta rampasan di medan peperangan. Kemudian faid, harta yang diambil secara damai, iaitulah cukai yang diambil daripada orang yang bukan Islam. Inilah dia sumber keuangan kerajaan Islam di sepanjang zaman, yang tidak membebankan rakyat. Semua cukai-cukai ini tidak membebankan rakyat dan tidak menyakitkan rakyat. Oleh kerana itulah orang yang bukan Islam masuk Islam. Orang bukan Islam masuk Islam bila tengok Islam ni tidak zalim, tidak membebankan mereka. Dan negeri yang diperintah oleh Islam, negeri Mesir, negeri-negeri utara Afrika, negeri Syam, Syria, Lebanon, Palestin hari ini, negeri Parsi, Iraq, Iran dan lain-lain, Afghanistan, sebahagian benua India, Asia Tengah. Bila Islam masuk, rakyat dia masuk Islam. Tinggal sikit saja, sikit pada atas berah yang tak masuk Islam. Mengapa ramai masuk Islam? Kerana mereka tengok Islam ni adil, Islam ni baik, Islam tidak menindas, dan Islam membela orang fakir miskin, orang yang susah. Bukan saja orang Islam, termasuk orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam pun menerima bantuan. Apa yang mereka tak rasa di dalam kerajaan pemerintah mereka sendiri. Sayyidina Umar berjalan di Madinah, bertemu dengan seorang Yahudi yang minta sedekah. Sayyidina Umar kata, oh, masa mu muda, mu gagah, aku ambil cukai kamu. Bila mu sudah tua, aku biarkan kamu. Sayyidina Umar heret orang tua Yahudi ini, pergi ke Baitul Mal dan suruh catat nama dia, beri peruntukan kepada dia bantuan sehingga dia mati. Ini dia kerajaan Islam, kerajaan yang adil, menyebabkan orang kafir masuk Islam. Hari ini jangan kau orang kafir, orang Islam pun tambuh ke Islam. Pasal apa? Kerana kita tak beramal dengan Islam, tak ikut ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa-apa yang Rasul SAW bawa kepada kamu, maka ambillah, amallah. Dan apa yang Rasul larang, maka berhentilah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sangat dahsyat balasannya. Ikutlah perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Apa yang Nabi ajar, kena ikut. Apa yang Nabi larang, kena tinggal. Dan bertakwa kepada Allah, takut pada Allah. Kerana ikut Nabi, dapat pahala. Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala. Kalau lawan Nabi, dapat dosa, hukumannya neraka. Dan ketahuilah, Allah Ta'ala tu syadidul iqab. Hukuman Allah itu sangat keras. Sama ada hukuman dunia ataupun hukuman di hari akhirat, keras belaka. Kalau Tuhan nak jatuh hukum, tidak ada siapa yang boleh mengelak daripada hukum Allah Ta'ala. Maka kita naklah bertakwa kepada Allah supaya kita selamat dunia dan selamat akhirat. Bertakwa kepada Allah ni bukan saja dalam perkara sembahyang, puasa, termasuklah dalam perkara memerintah negara, dalam perkara mengendalikan harta negara, mengendalikan sumber-sumber daripada bumi negara. Hendaklah dikendalikan dengan bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca tadi. Jangan harta kekayaan itu berpusing di kalangan menteri-menteri, raja-raja dan pemimpin sahaja. Kalau berpusing di kalangan raja-raja dan pemimpin, rakyat susah, maka menteri raja yang pusing harta secara haram ni masuk neraka.
Dan rakyat yang bodoh sokong dengan dia pun masuk neraka juga. Firman Allah Ta'ala, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dha'fain min al-'adab wal'anhum la'nan kabira. Dan ingatlah pada hari dibalik-balikkan muka-muka mereka di dalam neraka. Ketika mereka diseksa dalam neraka, dibalik-balik dalam neraka sampai kena seluruh tubuh dia. Berkatalah mereka pada hari itu, pada hari dalam neraka, puak-puak yang ada dalam neraka, pemimpin-pemimpin dan pengikut-pengikutnya berkata, alangkah baiknya masa di dunia dulu kami mentaati Allah dan Rasul. Dan mereka berkata lagi, iaitulah rakyat-rakyat yang bodoh yang berkata, wahai Tuhan kami, sebenarnya kami di dunia dulu kami taat kepada pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua kami. Merekalah yang telah menyesatkan kami. Wahai Tuhan, seksakan pemimpin itu dengan berkali ganda dan laknat mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Menunjukkan bahawa kita mesti bertakwa kepada Allah. Jangan terikut dengan orang. Berkantun dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Apa yang boleh kita buat, kita buat. Semayang boleh buat, puasa boleh buat. Kalau ada pitih boleh pergi ke Mekah. Umrah, haji boleh buat. Memakai pakaian tutup aurat boleh buat. Menunaikan zakat kalau ada harta boleh buat. Apa yang boleh buat, kita buat. Apa yang kita tak boleh buat, kita beriman kepadanya. Kita percaya di antaranya ialah bagaimana memerintah negara dan mengendalikan harta negara sebagaimana yang Tuhan sebut tadi. Kita beriman, kita percaya inilah cara yang betul, inilah cara yang benar. Orang yang kata kalau Islam merintah nak makan kedara apa, ini orang yang jahil, yang tak reti, yang buta Quran, yang buta agama. Kalau kita mengaji Quran, bertemu belaka dalam Quran, apa kita nak buat sekiranya kita diberi kekuasaan oleh Allah memerintah negara? Allah Ta'ala ajar dan Nabi Muhammad SAW ajar. Dan kita kena ikut apa yang Nabi ajar. Wallahu a'lam.